Assalamualaikum warahmatullahi wa ila kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab an wujuhi hadhihi al-ma'ani. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Baik, dan kita sambung yang semalam. Qala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan ketiganya, kata dia, daripada 11 perkara yang membatalkan sembahyang. 11 perkara yang membatalkan sembahyang. Yang ketiga, kata dia, berhadas besar. Kita berhadas besar. Tapi kalau dia buah ibarat lagu ni, kata guru kata dia, kalau dia buah ibarat dengan kata kedatangan perkara yang menyebabkan hadas besar, itu terlebih aula, kerana dia terbeza daripada faqidut tahurain. Dia terbeza dengan faqidut tahurain. Faqidut tahurain ni makna dia orang yang tertegah daripada menggunakan dua alat suci. Gitu. Tapi tak apalah. Atau dia kata kecil, berhadas besar atau kecil, atau berhadas kecil di dalam sembahyang. Maksudnya kedatangan mai perkara yang menyebabkan hadas besar dan kedatangan perkara yang menyebabkan hadas kecil. Apa makna hadas kecil, hadas besar? Hadas besar ni makna dia perkara yang mewajibkan mandi, itu panggil hadas besar belaka lah. Hadas kecil ni perkara yang mewajibkan wuduk dah, itu panggil hadas kecil belaka. Tak kira apa dia bertanya pula, ikut lah dah. Kencing, beraknya, apalah, macam-macam lah. Tiap-tiap perkara yang mewajibkan wuduk, itu panggil hadas kecil. Dan tiap-tiap perkara yang mewajibkan mandi, itu hadas besar. Jadi kedatangan perkara tadi ni, berhadas besar kecil itu di dalam sembahyang, tengah-tengah sembahyang tu, mai perkara yang menyebabkan hadas kecil atau hadas besar ni. Baik. Maka batal sembahyang kita jika daripada orang yang tiada dapat air dan tanah. Orang yang tak dapat air dan tanah. Ni orang yang faqidut tahurain. Itu mana faqidut tahurain ni? Orang yang tidak ada dua alat suci. Macam kita duduk atas flight, ada kau terbang lah. Jadi kita ada. Lepas tu bila berhadas, air tak ada, nak wuduk, tanah pun tak ada, kita nak tayamum. Itu mana tak didapati air dan tanah. Maka orang yang, jika daripada orang yang tiada air dan tanah, batal tak? Batal juga. Jadi orang faqidut tahurain ni batal sembahyang dia atas qaul mu'tamad. Kerana sembahyang yang bangsa syar'i ini batal akan dia tu oleh barang yang membatal dia tu akan bila kedatangan perkara yang membatalkan akan sembahyang. Tak kira sama ada dia tu ada alat suci ataupun tak ada alat suci. Tengah-tengah duduk sembahyang. Maksudnya dia tadi sembahyang rumah waktu je lah. Tak ada ni. Tiba-tiba tengah-tengah sembahyang tu
Mai berlaku kedatangan perkara yang mewajibkan wuduk, kita kata dah. Kentut ke apa ke, batal dah semayang, batal. Lepas tu nak buat macam mana? Takbir semula tu je lah. Tak semayang batal lah, pasal kedatangan perkara yang menyebabkan apa? Batal semayang tu tak? Lepas tu kita semayang. Lepas tu dah memang nak ayat memang tak ada dah untuk nak ambil wuduk, dan tanah pun tak ada untuk takbir semula, itu je lah. Tapi tang semayang ni tetap batal. Pasal kedatangan perkara yang menyebabkan perkara yang membatalkan semayang, tang semayang tetap batal. Tapi cuma kena takbir semula. Hal ni yang ulama buat teka-teki. Apa benda nak buat kata, dia bila dia main perkara yang meduh tak kentut, batal semayang, tapi wuduk tak apa? Tak batal. Wuduk batal. Batal tentang apa? Nak buat kata memang wuduk memang tak ambil pun. Nak batal apa dah, kita memang tak ada lah dua alat suci. Yang cuma batal semayang, lepas tu kita takbir semula je. Gitu. Faham tak? Walaupun dia ni tak ada air, tidak ada tanah, tapi bila berkedatangan tu, maka tetap hukum semayang dia batal. Atau orang yang daimul hadas, sekalipun daim hadas ni mana orang yang sentiasa berhadas. Orang yang kencing tak lawas je tak? Sentiasa berhadas, orang yang macam buah sir tu. Macam tu. Walaupun orang yang macam tu, bila kedatangan perkara yang menyebabkan ada kecil besar ni, maka batal sembahyang. Kedatangan oleh yang lain daripada hadas yang daim. Tapi syarat batal sembahyang orang yang daim hadas, mana orang yang sentiasa berhadas ni, kedatangan hadas yang lain daripada hadas yang daim. Adapun hadas daim tu, itu tak membatalkan sembahyang. Kalau dia ni Allah Ta'ala bala dia dengan kencing yang tak lawas, faham ke tak? Bila kencing dia tak lawas, kencing dia sentiasa ke dia keluar, itu dia panggil hadas yang sentiasa dia. Hadas yang sentiasa tu, itu tak membatalkan wuduk dia. Kalau batal maka tak sembahyang lah orang tu, faham tak? Sebab tu orang yang sentiasa berhadas, orang yang kencing tak lawas ni, dia mula-mula dia kena bagi masuk waktu syarat dia. Lepas tu dia basuh. Lepas tu bila dia panggil dia tahafuz. Tahafuz ni mana dia basuh, lepas pada basuh dia kena balut. Dia balut. Bila dia balut, lepas tu dia terus ambil wuduk, dan dia terus sembahyang. Jadi di waktu dia sembahyang tu, berlakulah hadas yang sentiasa keluar tu, yang penyakit dia tu lah, itu dia panggil daim hadas. Hadas itu tak membatalkan wuduk. Adapun yang membatalkan wuduk, hadas yang lain selain daripada hadas yang daim tu, faham ke tak? Gitu. Adapun kalau dia kentut, dia apa ni, batal lah wuduk tadi. Tapi hadas yang daim itu tak membatalkan wuduk dia. Tak. Sah dia sembahyang dengan hadas daim tu. Gitu. Habis selesai. Itu yang ketiga. Dan keempatnya, kata dia, kedatangan najis yang tiada dimaaf daripadanya. Tengah-tengah sembahyang, tibanya datang najis yang tak dimaaf. Cicak berak kepala. Tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba cicak berak. Itu kedatangan najis yang tak dimaaf, batal sembahyang kita. Maka jika jatuh najis yang kering, najis yang kering atas kainnya atau badan orang yang sembahyang. Dia najis kering ni macam ni, dia duduk di kipas. Cicak tu berak tengah hari ni, dia panas, dia kering lah. Waktu dia berak tu, dia apa, dia masih basah, dia melekatlah di daun kipas tu dah. Di daun kipas tu. Bila tu dia lekat lah kat daun kipas tu. Kena 2-3 hari kita pasang ni, musim lama-lama dia musim laju dia tercabut cicak tu yang dah kering tu lah. Tengah-tengah kita duduk sembahyang, duduk tahiyat, jatuh atas kain kita. Faham lah masalah tu. Bila jatuh atas kain kita buat je lah. Maka dikibas akan kain tadi.
Jadi kita tengok, tik hijau, kita kibas lah. Sama jatuh, kita kibas lah. Tapi najis itu dah kering. Kita kibas. Dahulu daripada masa lulus. Itu masa apa tu? Masa lulus lah. Oh, bukan luas. Masa lulus. Bagus ya, kira macam orang yang terjemah tu bagus. Dia ikut sebiji-sebiji kitab. Jadi senang kita. Dah ni. Jadi, dia kibas kain tu, dahulu mana sebelum daripada masa lulus tomak ninah. Maksud dia, jangan dibuat tu ni. Pak jatuh di atas, pada atas kain kita tu dah. Duduk tengok. Tik cicak dia dah. Maka lalu masa yang lulus tomak ninah. Lulus tomak ninahnya, qadar kita kata subhanallah lah. Sama-sama jatuh, pak tu kita nampak, tik cicak, kita terus kibas. Tak apa. Maksud dia tak sampai masa tomak ninah. Nah, daripada kesedaran kita kata najis tu. Ini duduk biar tik cicak kering tak apa aku. Biar dia duduk atas dia. Maka lulus masa lebih daripada qadar tomak ninah subhanallah tu lah. Kita duduk biar atas tu. Nah, ni maksud dia kita kibas awal. Kita kibas sebelum lalu lulus masa tomak ninah. Baik. Atau najis yang basah. Jika dicampakkan dia, kan najis itu dengan barang yang jatuh atasnya. Ataupun tengah kita semayang, cicak berak. Bila cicak berak tu, jatuh atas ketayak kita ni lah. Dia panggil lebat apa ni? Dia panggil kepiah kita ni. Jatuh atas kepiah kita. Kita campak sekali kepiah tu, buang terus. Sekali dengan kepiah tu. Nah, kalau jatuh atas kepiah, kalau jatuh atas baju, pakai dak. Ni cerita ni hak yang benda yang boleh tu lah. Jatuh atas kepiah, kita buang kali terus dengan kepiah kita. Campak terus. Habis dia sebut gitu. Atau jatuh di atas najis yang basah jika dicampakkan dia. Kan najis itu dengan barang yang jatuh atasnya. Bila jatuh atas kopiah kita ni, kita buang sekali kan kopiah kita. Baik. Kita campak tu bila? Dahulu daripada masa yang tersebut. Ini masa tomak ninah. Daripada masa tomak ninah, dengan ketiadaan digenggamkan dia. Mana digenggam, mana disentuhkan dia akan najis tu. Kita buang tanpa kita sentuh najis. Bila kita buang, kita pegang najis tu tak boleh lah. Pasal dia tu basah. Mana? Najis tu. Dan ditanggungkan dia. Maksudnya, tanpa kita genggam, tanpa kita pegang, tanpa kita tanggungkan najis tu, pada ketika tu jawab pada jika nescaya tiada batal sembahyangnya. Nampak tak? Kalau najis tu kering jatuh, kita kibas terus. Ataupun jatuh yang basah, tapi kita buang sekali benda yang ni. Tanpa kita pegang dia, tanpa kita lalu masa yang panjang tomak ninah tu, maka itu tidak membatalkan sembahyang. Tapi kalau jatuh di baju tak boleh lah. Nak buang tu makan masak lah. Buang baju. Buang baju ketat pula. Tarik tak mau keluar. Jadi panjang. Tapi tanpa kita tanggung, tanpa kita sentuh dengan dia. Kalau bertanggung, itu batal sembahyang. Sebab tu dah tuan-tuan. Pak menakan dia, pak saudara. Dia pergi mengaji di satu surau dekat rumah dia, di sana lah, di Kedah. Tu malam, saya pergi rumah dia. Bila pergi rumah dia, dia tak ada isteri dia ada lah, mak menakan dia. Tak apa lah, masuk lah. Pak menakan kita lah. Mak menakan kita masuk. Duduk sat, terjadi basuh pergi mana? Dia kata pergi surau. Lepas tu dia balik. Bila dia balik, dia kata elok ramai awal. Tak, dia kata mengaji tak sat dia. Ustaz tu dah cakap, kalau kita semayang atas kapek kita ni, kapek surau ni lah, ada cicak najis ujung tu. Kata dia tak sah semayang. Kata mampus tu. Tak ada masjid dalam dunia ni yang tak ada cicak. Betul tak? Dengan surau semua kan ada. Kalau dia kata ada di ujung tu lah, kita duduk di sini tak kira.
Pasal apa dia kena? Hukum dia berhubung. Bukan lagu tu. Dia sebab tu dia bukan. Ustaz tu dia tersilap sikit lah di situ. Dia yang kata tak sah ni kalau bertanggung najis tu. Dia buat. Dia macam ni. Mai jadah. Dia gini. Ni jadah kita. Tengok. Tak kira kalau sama ada campak kau tu lah. Kalau ramai-ramai punya macam tu lah. Tahu ni. Ni dah nampak. Dia duduk sini. Cik-cik dia duduk. Bila cik-cik dia duduk ataupun duduk di tengah ni. Bila kita rokok tak kena dia. Bila kita sujud tak kena dia. Dia duduk tengah. Faham tak? Tak kena pakaian kita, tak kena badan kita. Maka itu bukan tempat sembahyang. Tempat sembahyang ni perkara ataupun tempat yang kenal ketika kita berdiri, duduk, rokok, sujud apa semua. Kenal dia. Dia duduk di ujung tu. Biar kat dia. Nampak kata sah sembahyang kita. Tapi jangan kita tempuh dia lah. Tak bertempuh dia. Yang batalnya kalau kita tanggung. Kita aja seronok. Dia ada terijak. Kaki ni duduk meremeh ni. Dia naik duduk. Faham tak? Ni sejadah ni naik duduk. Kaki dari bawah dia. Terijak sana. Maka ini batal. Ini baru batal. Kerana apa? Bila dia duduk atas kita, dia hukum bertanggung. Faham ke tak? No. Ni kapet panjang ni ada apa? Gap antara depan dengan belakang tu lah. Dia duduk sonok. Mungkin dah kapet yang panjang lah. Dia masukkan kaki dia tu celah. Ibu jari dia tu ni antara kapet ni ada tijak. Ada tu. Maka dia kira hukum bertanggung. Hak bertanggung ni baru batal. Ada pun kalau lagu ni mampus weh kalau duduk sana. Dia pakai tak mayang nama. Ada dia tak. Sebab tu kalau kita tengok, kalau macam ni dia bukan nama tanggung. Ini dia panggil pelapik. Nisbah kata pelapik. Sebab tu orang kalau dia sembahyang atas kubur. Mayang atas kubur yang lama yang dibongkarkan hukum dia najis. Pasal bila kita tanam mayat kubur lama lah. Mayat mana ada bila dia tu pecah-pecah mayat yang lama yang di dalam kubur tu, bila kita gali sepuluh tu nak tanam awal je lah. Dia akan naik tanah yang bekas hak lama-lama tu lah. Bekas lama maka dihukumkan najis. Bila hukum najis, bila kita pergi lewat. Pipi kita nak semayang, orang dah semayang lah, orang dah tanam, maka selepas pada kita semayang atas kubur lah. Bila semayang atas kubur, maka wajib kena lapikkan. Kena lapik, tak ada apa. Lepas tu kita jadakan lapik je lah tu. Kita buang kasut kita. Kita buang kasut, kita jijak atas kasut. Faham tak? Nah, bila kita jijak atas kasut, bila kita pakai, dia duduk macam tu lah kasut. Kali semua lah, faham tak? Dia duduk macam tu. Ini kita hukum layak. Okay. Dia sekejap, rambut dia kat tu kan. Bila buat ni payah lah. Kita tengok. Bila kita pakai kasut, dia tu. Ni kita pakai, ni kasut lah. Bila kita pakai, kita jijak atas kubur. Ketika ni mana berhubung najis yang di bawah tu dengan kita. Pasal kasut ni pakaian kita. Nak tahu iktiraf ataupun nak tahu kata pakaian ataupun pelapik, mana pakaian. Kalau kita pakai, bila kita berjalan, dia akan ikut kita. Faham? Ini pakaian. Tak sama dengan kasut kita juga. Tapi bila kita tanggalkan dia, kita jijak atas dia macam tu. Pada ketika ni, dia bukan pakaian tapi pelapik. Nak tahu mana kata pelapik? Bila kita jalan, misbah tu, dia akan duduk di situ. Faham? Itu dia tak panggil pakaian, itu dia panggil pelapik. Macam ni lah, kalau duduk atas pelapik, ini tidak membatalkan semayang. Tapi kalau kita duduk bertanggung gitu, mana berhubung dia tu dengan kita baru batal. Faham ke tak ni? Banyak kita abang lah. Ya Allah. Wallahu a'lam. Dia sampai bawah. Tok. Apa ni? Alai bawah. Ke-7 apa? 7 suku. Okey. Nak jawab masalah sikit. Satu kita. Habis. Terkena najis. Tapi jangan kita tanggung kan.
najis tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan kelimanya terbuka aurat. InsyaAllah kita sama terbuka aurat kali tak dan. Saya nak jawab satu masalah yang ditanya. Masalah bab berhenti membaca Fatihah sebab baca amin bersama imam. Nak yang tanya ni dia pantak dia hantar ni wallahu alam. Nah, tapi daripada sinilah. Jadi kata dia, soalan dia ketika kita baca Fatihah, apakah hukum makmum berhenti baca Fatihah sekejap sebab menyebut amin sama imam? Dia masalah dia dua di sini. Fatihah ni masalah dia dua. Satunya dia panggil batal bacaan. No? Satu lagi dia panggil putus mualat. Itu dua benda yang berbeza. Batal bacaan ni kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa. Jadi kita sebut, kita tersilap situ. Bila tersilap mana batal bacaan kita di situ. Ayat yang ni lah. Iyyaka na'budu, dia sebutlah apa-apa iyyaka na'budu, dia tersilap mulut dia lah. Bukan dia sengaja lah, dia tersilap. Bila tersilap ayat tadi ihdinas sirah, dia ihdinas sad, dia sebut ihdinas si misal kita kata gitulah. Kita berlaku atas qaul ni dia tersilap. Bila sad dia sebut sin. Lepas tu dia apa? Ketika tu bacalah bacaan ayat tu. Nah. Bila bukan nak baca, bukan nak cerita tu, nak abang batal bacaan tu. Bila dia batal bacaan tu, jadi kita nak mula balik daripada mana? Kita mula daripada ayat dia tu lah. Ihdinas siratal mustaqim, ambil balik. Kerana dia batal bacaan tu saja. Okey? Itu satu. Satu lagi dia panggil putus mualat. Putus mualat bacaan. Kerana Fatihah syarat dia kena tertib ayat dia. Satu, kena atok ikut turut. Tak boleh lah alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin baru iyakan apa? Ar-Rahmanir-Rahim, tak boleh lah tu. Dia kena ikut tertib, tu satu syarat baca Fatihah. Yang kedua, dia mesti mualat berturut-turut. Putih mualat ni mana dia? Kalau dia tak berturut-turut, maka tak sah syarat pada bacaan Fatihah tu lah. Hukum dia tak sah. Jangan ambil ni. Jadi apa sebab jadi putih mualat ni? Putih mualat ni pertama dengan kita qasad memutus. Nah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Berhentilah. Bila kita berhenti arrahmanirrahim, maka kita niat memutuskan bacaan kita, maka putuslah mualat. Satu dengan sebab qasad. Qasad ni mana lebih kita senang nak buat. Kita kata niat memutus. Satu. Yang kedua, putus mualat juga dengan sebab kita berhenti lama. Ataupun dia panggil diam yang panjang. Diam yang panjang ni lama mana? Melebihi qadar berhenti penat dan qadar bernafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Qadar kita bernafas, padang huruf. Betul berhenti penat, okey lah. Mula Ar-Rahmanir-Rahim. Ni dah alhamdulillahirabbil alamin. Duduk lepak, tak kata apa. Baru Ar-Rahman, lebih pada qadar bernapas, lebih daripada qadar berhenti penat. Nampak? Itu juga memutuskan mualat. Jangan kalut sangat sampai tak ada anak menyawa. Mati. Dia kata kawan tu mati pasal apa? Pasal sembahyang, pasal apa? Kalut baca Fatihah. Bagi dan nyawa. Faham tak? Maksud dia itu. Putih mualat dengan sebab diam yang panjang. Yang ketiganya, sebab putih mualat ni, putih mualat sebab kita selang antara ayat Fatihah tu dengan zikir yang lain daripada sembahyang. Misal, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Asyim dia tak bersin lah. Terlajak.
Alhamdulillah. Dia niat lah. Dia je sebut Alhamdulillah. Batal tak? Tak batal lah dia tu lah. Tapi memutuskan mualat. Kerana apa? Kerana dia selang antara Ar-Rahmanir-Rahim sebelum Maliki Yaumiddin itu dengan Alhamdulillah. Yang benda yang tak bersangkut dengan sembahyang. Putus mualat. Baik. Jadi di sini ada dua. Satu lagi tadi batal bacaan. Hai satu lagi dia panggil putih mualat. Kalau batal bacaan, kita nak ulang daripada mana? Ulang daripada ayat tu sahaja. Kalau batal tentang iyyaka na'budu, maka kita ambil iyyaka na'budu sama apa? Mana kita ulang daripada iyyaka na'budu. Adapun kalau memutuskan mualat, kalau sampai tang ihdinas siratal mustaqim. Dia selang tu ada zikir apa Hashim ke dah. Hashim ke apa? Lepas tu dia alhamdulillah. Betul. Kita nak ulang daripada mana? Bila kata mualat, bila putus mualat, wajib ulang daripada awal ayat, daripada bismillah. Kalau dia ulang tang tu saja, maka hukum sembahyang dia tak sah. Kerana mualat dia akan berturut-turut daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia putih tang nombor 6. Maka dia nak sambung tang nombor 6 balik, tak boleh. Mualat dia dah putih. Lepas dia kena ambil daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beri ambil pada awal. Faham tak ni? Jadi adapun kalau kita selang dengan zikir yang bersangkut dengan sembahyang, macam amin. Ataupun kita bersangkut dengan zikir yang bersangkut dengan sembahyang, ataupun tu imam baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Situ kita tengah baca Fatihah, takkan nak habis dah. Tengah baca Fatihah, kita pun baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Itu putih mualat. Maka ulama kata itu tak memutuskan mualat kerana barang itu bersangkut dengan sembahyang. Adapun dengan amin tu imam, kita tengah kita baca Fatihah, tiba-tiba tu imam waladhdallin amin. Depa tanya kita, lagu mana masalah kita baca Fatihah serta dengan tu imam? Apa hukum baca serta dengan tu imam ni? Tak ada masalah harus. Di dalam sembahyang yang tak boleh ya kita serta dengan tu imam ni ialah rukun fi'li, rukun perbuatan. Kita terjun dulu pada tu imam tu hukum dia haram, tapi tak membatalkan sembahyang kalau baru satu rukun. Kalau berserta dengan tu imam, hukum dia makruh, membinasakan membinasakan pahala jemaah. Adapun rukun ni bangsa qauli, maka itu itu tidak membatalkan sembahyang kita. Ataupun tak ni. Lagu mana yang kata nak kena baca Fatihah ni? Di dalam kitab Nihayatul Zain. Jadi kita menyertai makmum, menyertai tu imam. Makmum ni berserta dengan tu imam. Ada perkara kalau kita serta dengan tu imam hukum dia haram. Ada perkara kita serta dengan tu imam hukum dia makruh. Ada perkara kita serta dengan tu imam hukum dia sunat dalam sembahyang ni. Ada perkara kita serta dengan tu imam hukum dia wajib. Adapun perkara yang haram kita menyertai tu imam ialah pada takbiratul ihram. Mana? Tu imam serta ni mana tu imam tak dan nak habis lagi. Tu imam dia Allahu bunyi tanghu dah. Tapi bukanlah panjang hu tu kita nak cerita ni lah. Tengah tu imam dia Allahu, tu imam hu akbar tu. Tu imam duk tang dia Allah dah. Faham tak? Maka hukum dia haram. Dan tak sah sembahyang. Pasal apa? Pasal dia kira menyertai itu imam pada takbiratul ihram, hukum dia tidak sah. Hukum dia haram. Hang nak ikut siapa? Nak ikut imam, ikutlah tanpa kawan tu imam tak jadi diri. Nak jadi imam dia kena bar baru dia jadi tu imam. Faham tak? Kena Allahu Akbar. Dia bunyi bar, ya Allah lah. Ikutlah. Faham tak? Maksud dia wajib bila takbiratul ihram ni kita kena kedian pada tu imam. Tak boleh kita berserta dengan tu imam, tambah-tambah dulu pada tu imam, kita lah jadi tu imam. Itu lagi-lagi tak boleh. Itu yang pertama.
Yang kedua, hukum dia makruh kita menyertai Tok Imam pada mana? Pada salam. Ini pada bab perkataan ni lah. Pada salam. Tok Imam dia Assalamualaikum warahmatullah. Tu salam pertama. Gaya habis kalam pertama. Tok Imam Assalam, salam yang kedua. Kita bagi salam dah. Faham tak? Kita bagi salam dah. Hukum dia makruh. Atau nak sunat dia mana? Tunggu Tok Imam habis dua-dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi sekali. Dah kenal dah. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi. Tok Imam Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kali yang kedua tu baru sunat kita assalam. Baru bagi salam. Adapun kalau kita menyertai Tok Imam pada salam. Pada bab salam, saya nak tengok kitab Nihayatul Zain ni. Kalau kita menyertai Tok Imam pada salam, maka ulama kata hukum dia makruh dan menafikan pahala jamaah. Itu pada salam. Ada perkara yang sunat kita menyertai Tok Imam dalam sembahyang, ialah mana ketika mana? Ketika kita amin. Benar? Ketika mana kita mengaminkan bacaan Tok Imam. Ni yang Nabi kata man wafaqa ta'minuhu ma'a ta'minul imam ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi. Ada riwayat kata man wafaqa ta'minuhu ma'a ta'minul imam wa ta'minul malaikah. Siapa yang menyertai Tok Imam pada amin dia, dan menyertai pula amin dia pula tu dengan amin malaikat, maksudnya serentaklah sama-sama, maka Nabi kata Allah Ta'ala ampun dosa dia hak kecil-kecil yang terdahulu. Maka hak ni sunat kita serta dengan Tok Imam. Ada satu lagi wajib serta dengan Tok Imam. Pada bacaan apa? Bacaan Fatihah. Tok Imam baca Fatihah, wajib kita kena baca Fatihah juga. Mana tempat mana? Tempat yang kita zan kata kalau kita duk baca, kita duk tunggu Tok Imam baca dulu. Bila habis bacaan Tok Imam, memang kita tak sempat untuk baca Fatihah. Macam rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Awak apa duk tunggu lepas pada Tok Imam baca ke orang baca? Rakaat 3. Lepas pada tahiyat pertama dah. Lepas tak kira lah rakaat maghrib rakaat 3 dah. Insya 2 kali lah rakaat 3 rakaat keempat. Kau baca kelingan Tok Imam tu Baca kelingan Tok Imam lah dah. Pasal hak tu wajib menyertai Tok Imam tu. Karena kalau duk biar Tok Imam amin dulu, tak kita nak baca tu dia rukuk lah. Dia bukan ada surah dah tu. Maka hak tu wajib menyertai. Dia cerita dia gini, kita pergi masjid, bila pergi masjid, mic tak ada. Current tak ada, bukan mic tak ada. Current tak ada. Waktu rakaat pertama tak apalah Tok Imam ada mic lah. Mic. Ataupun rakaat pertama tak ada current tak ada. Kita duduk sebelah belakang, tak dengar Tok Imam baca. Bila tak dengar Tok Imam baca, kita nak buat apa? Kita sunat kita baca lah. Tak sunat nak dengar benda tambah, memang tak dengar. Masjid besar lah, mic tak ada, maka kita baca Fatihah. Bila kita baca Fatihah, baca, my time baca, tengah-tengah kita baca, tiba-tiba current ada balik lah. Bila current ada, dengarlah Tok Imam baca, duk tang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tengah baca Fatihah ni. Tok Imam duk tang tu. Tok Imam duk ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub lah. Tok Imam duk tang tu. Kita baru duduk alhamdulillah ar-rahmanir rahim. Tok Imam duk tang lah. Wala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dengar Tok Imam baca tang tu. Kita baru duduk ar-rahmanir rahim. Tok Imam amin, kita pun amin sama. Faham tak? Nak ambil serta amin dengan Tok Imam, ambil sunat tu. Maka kita sekat Fatihah tu, kita duduk tengah-tengah Fatihah. Pada ketika tu, maka hukum ya. Batal tak mualat? Tak batal mualat. Kerana apa? Kerana amin tu dia bersangkut dengan
dengan sembahyang. Faham tak? Maka tak membatalkan. Lepas tu kita ulang tak mana? Ulang tak mana kita tinggal atas tak? Adapun kalau kata zikir yang lain pada yang bersangkut dengan sembahyang, itu memutuskan mualat, maka itu wajib ulang daripada awal. Kerana mualat dia akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau terputus tak lemuk 5 pun, bila putih mualat, maka dihukumkan tak ada mualat dah. Maka kita kena wajib kena mula daripada 1, 2. Kalau bismillah lain. Kalau tak bismillah lain, hukum sembahyang kita tidak sah. Faham tak? Ini beza antara putih mualat dengan batal bacaan. Jelas kan? Jelas tu. Lagi weh. Nak tahu weh. Macam mana makmum boleh baca Fatihah serentak dengan Tok Imam? Lagu tu lah. Ataupun kita sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni Tok Imam laju. Nah, Tok Imam bangsa senapah. Kita tahu dah, kalau kita tunggu amin dengan Tok Imam, sagi surah lagi tak dan. Kita tak dan habis Fatihah. Tok Imam rokok lah. Nah. Lepas tu Tok Imam duk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mulalah bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu dah sagi surah lagi memang tak dan kalau duk tunggu baca tak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tok Imam apa bela? Tok Imam waladhdallin amin, kita sampai tak iyyaka na'budu dah. Dia amin, kita pun amin sama. Lepas tu lagi dia bismillah baca surah surah qul huwallah. Senapah dia tahu tak? Hadalah kita habis. Tu. Begitu. Adapun hak ni kita muafakat dengan imam pada rukun bacaan, itu tidak maksud dia kita serentak dengan tok imam, itu tidak makruh. Yang makruhnya ialah rukun fi'li, rukun perbuatan tu. Nampaklah di situ. Kita ni dia tengok dulu ni. Kita ni masbuk ke muafiq? Sama imam lah. Kita muafiq lah. Kita main serta dengan Tok Imam lah. Tapi Tok Imam tu laju lah. Laju. Bila Tok Imam laju, maka kita orang muafiq, maka kita dibenakkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Daripada Tok Imam sampai kepada sujud yang kedua. Maka orang yang muafiq, Tok Imam tak tanggung Fatihah dia, maka dia wajib kena habis. Yang Tok Imam tanggung ni orang masbuk sahaja. Masbuk ni orang yang mai lewat pada rakaat tu dan dia takbiratul ihram dan dia tidak ada kesempatan di dalam qiyam dia tu masa untuk nak menghabiskan Fatihah serta Tok Imam, maka itu Fatihah dia ditanggung oleh Tok Imam. Adapun kalau kita mai serta dengan Tok Imam, maka kita hukum orang muafiq. Maka hukum orang muafiq ni, maka Fatihah kita tak ditanggung oleh Tok Imam. Maka tak ditanggung, kita dibenak ketinggalan. Tok Imam merokok, kita baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sami Allahu liman hamidah. Ya tidaklah. Kita ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia sujud yang pertama, kita duk habis lagi dah. Lepas tu dia bangkit antara 2 sujud, baru kita waladhdallin amin. Dia sujud yang kedua, baru kita boleh rokok Allahu akbar. Nampak tak? Maka tak apa dah. Pasal apa? Kita tak ketinggalan 3 rukun. Rukun 3 rukun ni, rokok, sujud pertama, sujud yang kedua. 3 rukun tu. Kalau kira semua sekali, rokok, i'tidal, sujud pertama, sujud antara 2 sujud, sujud yang kedua. Faham tak? Ni hak i'tidal dengan antara duduk antara 2 sujud dengan i'tidal ni, hak ni tak dikira. Pasal apa? Dia masuk dalam rukun yang pendek. Maka takkan tak ada Nabi ke Fatihah. Nah, gaya kita nak sujud, Tok Imam sujud yang kedua lah, baru kita rokok, kita sami Allahu liman hamidah, Tok Imam bangun daripada sujud, baru kita nak sujud yang pertama, sujud yang kedua. Sujud kedua macam tu juga. Gaya baca tanpa Ar-Rahmanir-Rahim. Tok Imam rokok dah mana? Maka tiap rakaat tu duk jadi macam tu dengan Tok Imam. Maka ulama kata sah sembahyang kita. Boleh faham? Boleh lah. Gitu. Tengok kita ni muafiq atau masbuk.
Depa kata, payah. Lama mana masa nak baca? Tak ada. Dia pada dia kebiasaan bacanya. Orang yang baca kebiasaan. Tapi ada Tok Guru sebut, dia kata sekurang-kurang orang nak hukum muafiq ni, dia sempat berdiri dengan Tok Imam ni mengikut kata Tok Guru dalam percubaan depa. Dia kata 21 saat. Ada tak masa kita berdiri dengan Tok Imam? Kalau kita ada masa 21 saat ni, maka kita dihukumkan muafiq, bukan masbuk. Dia nak kira daripada mana? Kira daripada takbiratul ihram. Bukan kira daripada mai surau. Dia mai awal. Nah, mai awal pergi duduk simbang tu. Apa tengok. Weh, dia tak. Orang nak rokok ah. Dia pun mai. Tok Imam duduk tang apa? Lam yalid wa lam yulad. Dia duduk tang tu lah. Baca surah. Dia baru Allahu Akbar. Dia hukum daripada takbiratul ihram dia tu dengan Tok Imam. Faham tak? Bukan hukum daripada mai. Pada mai kalau ikut dia ni lawan pada Tok Imam lagi. Nah, tapi sembang tu lah. Tang dia takbiratul ihram dengan Tok Imam tu ada sempatan masa dah. Kalau gitu dia tak ada, maka dia hukum dia ni dia hukum masbuk, bukan muafiq. Nampak tak? Dia kira daripada time kita takbiratul ihram dengan Tok Imam tu dan masa rokok Tok Imam tu adalah 21 saat. Kalau ada, maka dihukumkan muafiq. Kalau tak ada, kita dihukumkan masbuk. Kena faham no? Muafiq ni Tok Imam tak tanggung bacaan Fatihah dia. Masbuk sahaja Tok Imam tanggung Fatihah dia. Wallahu alam. Ada lagi tak? Kalau gagah sikit-sikit pukul 7.30 apa yang buat terserut tanya awal. Kalau nak balik awal. Habis no? Jadi kita sambung itulah yang ke berapa tu? Yang kelima insya-Allah next month. InsyaAllah yang kelima kita sambung itulah wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ila. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi qasr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardahu minal qawli wal 'amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al anfusan tayyibatan mutmainnatan ta'iyatan hafizah tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika wa takhshaka haqqa khashyatik. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli wa sallim.